Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dipertemukan sekali lagi pada malam ini untuk bersama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab fiqh manhaji, fiqh manhaji, dan insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan solat Jumaat. Baik. Jadi pada minggu lepas kita telah berbincang berkaitan dengan solat bagi orang yang tidak wajib solat Jumaat. Bagaimana status solat mereka, bilakah solat apakah yang mereka perlu buat, iaitu solat Zuhur, dan bilakah boleh mereka melaksanakan solat Zuhur. Cuma saya nak beri satu penekanan yang saya tak tekan pada minggu lepas, sebab kita dah buat kesimpulan bahawasanya orang yang perlu melewatkan solat Zuhur, yakni semayang Zuhurnya selepas semayang Jumaat selesai, adalah orang-orang yang wajib semayang Jumaat tetapi mereka tidak hadir semayang Jumaat tanpa keuzuran. Okey, orang yang wajib semayang Jumaat tetapi mereka tidak hadir solat Jumaat tanpa keuzuran, sengaja tidak hadir, maka orang yang macam ni dia tetap kena solat. Dia tak boleh qada semayang Jumaat, sebab semayang Jumaat tidak boleh diqada. Maka dia kena semayang Zuhur. Dia kena semayang Zuhur, dan bila dia boleh semayang Zuhur? Selepas selesai semayang Jumaat. Jika dia buat ketika mana semayang Jumaat masih lagi dilaksanakan, maka semayang Zuhur itu tidak sah. Baik. Di sini bukanlah bermakna dia boleh tukar semayang Jumaat tu dengan semayang Zuhur. Tak boleh. Dia kena buat macam tu sebab itu sahaja penyelesaian yang ada bagi diri dia. Dia tidak hadir semayang Jumaat dalam keadaan dia wajib untuk solat Jumaat, maka dia kena semayang Zuhur setelah selesai solat Jumaat di masjid. Beserta dia kena tahu bahawasanya dia telah pun melakukan dosa yang besar, dan kalau dia buat 3 kali secara berturut-turut, maka dia telah pun termasuk dalam orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat munafik, dan juga dipatrikan ataupun ditutup hatinya. Okey. Jadi bukanlah bermakna dia kena semayang Zuhur tu boleh tinggal semayang Jumaat ganti semayang Zuhur, tak boleh. Cumanya bagi dia semayang Zuhur itu mestilah dilaksanakan selepas semayang Jumaat. Lepas semayang Jumaat selesai, barulah dia boleh semayang Zuhur. Kalau dia buat juga masuk waktu, dia buat juga semayang Zuhur, maka semayang Zuhur itu tidak sah. Baik. Jadi tu berkaitan dengan dosa tu saya tak tekankan. Jadi takut orang salah faham. Kalau gitu tak apalah, tak semayang Jumaat, semayang Zuhur lepas Jumaat. Tak boleh. Tapi kalau ada yang buat begitu, maka itulah cara dia, dan beserta dia kena faham dia telah melakukan dosa.
berdosa tidak pergi sembahyang Jumaat dengan sengaja. Baik, tanpa keuzuran. Okey, jadi pada hari ini pula kita akan tengok satu perkara berkaitan dengan jual beli di hari Jumaat. Jual beli di hari Jumaat. Maka di antara salah satu perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pensyariatan solat Jumaat, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah, yakni bersegeralah untuk menunaikan solat Jumaat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maka apakah hukum berjual beli pada hari Jumaat? Baik. Maka saya petik daripada kitab Al-Mu'tamad fil Madhhab Syafi'i. Okey, baik. Jadi yang pertama, jadi jual beli pada hari Jumaat ni dia ada pendetailan dia. Bukan kita kata secara umum haram jual beli hari Jumaat, tidak. Baik. Yang pertama, sekiranya jual beli dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur, qabla zawal, maknanya sebelum masuk waktu zuhur, sebelum azan pertama. Kita hari Jumaat azan pertama lah, ya. Maka hukumnya adalah jaza, hukumnya harus, dan ia tidak makruh. Makruh pun tidak, hukumnya harus. Ya, jadi hari Jumaat sebelum azan zuhur, maka jual beli ketika itu adalah harus. Baik. Yang kedua, begitu juga selepas selesai solat Jumaat. Bila dah selesai solat Jumaat, maka hukum jual beli juga harus. Ya, tidak makruh, hukumnya harus. Baik. Kerana Allah dah sebut fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah. Maka selepas solat Jumaat tidak ada masalah untuk jual beli ataupun cari rezeki, bekerja apa semua. Baik. Yang ketiga, apabila dua orang lelaki yang bukan daripada golongan yang wajib Jumaat. Apabila dua orang lelaki yang bukan daripada golongan yang wajib sembahyang Jumaat. Kita dah baca itu, syarat wajib Jumaat, dia mestilah Islam, baligh, berakal, tidak musafir, tidak ada keuzuran. Maka kalau dia ada salah satu daripada ciri-ciri itu, maka dia tak wajib sembahyang Jumaat. Okey, itu maksud dua orang lelaki yang tidak wajib ataupun yang bukan daripada kalangan orang yang diwajibkan Jumaat. Jadi apabila dua orang lelaki ini berjual beli, maka hukumnya lam yahrum wa lam yukrah tawal al-yawm. Tidak haram jual beli dan tidak makruh sepanjang hari. Katalah dua orang lelaki yang bermusafir. Dia bermusafir. Bila dia bermusafir, maka gugurlah kewajipan solat Jumaat ke atas diri dia. Dan bagi dia dua orang tu, dia boleh berjual beli sepanjang hari Jumaat, termasuklah ketika mana solat Jumaat itu dilaksanakan. Okey, ketika mana solat Jumaat itu dilaksanakan, maka tidak ada hukum haram bagi dia. Sebab apa? Sebab dia bukanlah orang yang dituntut untuk sembahyang Jumaat. Itu orang yang tidak diwajibkan sembahyang Jumaat seperti bermusafir. Baik. Jadi sepanjang hari Jumaat 24 jam itu, termasuk ketika mana solat Jumaat dilaksanakan, maka hukum jual beli bagi dia harus. Baik.
Yang keempat, apabila orang yang termasuk dalam golongan wajib Jumaat berjual beli. Apabila orang yang termasuk, apabila dua orang, sebab jual beli mesti ada dua orang lah, penjual dan pembeli. Apabila kedua-duanya, penjual dan pembeli, termasuk dalam golongan yang wajib Jumaat, ataupun salah seorang, kedua-duanya, penjual dan pembeli, termasuk dalam golongan wajib Jumaat ataupun salah seorang. Pembeli musafir, tapi penjual tu dia mukim, tak musafir, maka penjual tu dia wajib Jumaat. Kedua-duanya ataupun salah seorang, maka apabila jual beli itu berlaku selepas zawal, ba'da zawal, yakni selepas masuk waktu, maknanya selepas azan pertama. Masjid azan dah, azan pertama baru, tapi duk jual beli lagi. Baik. Wa qabla zuhuril imam, dan sebelum munculnya imam, ataupun au qabla julusihi al mimbar, ataupun sebelum imam duduk atas mimbar. Sebelum imam duduk atas mimbar, maknanya lepas azan, selepas azan, dan selepas azan pertama, dan sebelum imam naik atas mimbar. Maka, dan sebelum muazzin memulakan azan yang kedua. Banyak tu, banyak masa tu, Jadi saya ulang sekali lagi, dua orang penjual dan pembeli yang termasuk dalam golongan yang wajib Jumaat atau salah seorang sahaja yang masuk, sekiranya mereka berjual beli selepas azan zuhur, yakni azan yang pertama, dan sebelum munculnya imam, atau sebelum imam muncul. Imam ni bukan imam datang masjid, imam datang masjid awal lagi, imam muncul atas mimbar, dia naik atas mimbar, dan sebelum muazzin melaungkan azan yang kedua, maka hukum jual beli ketika itu makruh. Maknanya masa azan pertama tu kita tengah makan lagi, maka cepat-cepat makan, bayar. Sebab tu jual beli tu, bayar. Masa tu hukum dia makruh. Selepas masuk waktu, selepas azan pertama, sebelum imam naik mimbar, ataupun sebelum azan yang kedua, sebelum azan yang kedua, maka ketika itu jual beli makruh. Jual beli adalah hukumnya makruh. Boleh lagi lah, tapi hukumnya makruh. Baik. Yang kelima, apabila jual beli berlaku selepas imam naik atas mimbar, selepas imam duduk di atas mimbar, dan muazzin memulakan azan yang kedua, maka harumal bai' 'alal mutabayi'aini jami'an, haram hukum jual beli ke atas kedua-dua orang tadilah, penjual dan juga pembeli. Wa asima, dan mereka berdosa. Berdosa. Jadi jual beli yang haram ni adalah apabila azan kedua dilaungkan dan juga imam telah pun berada di atas mimbar. Masa tu adalah haram hukum berjual beli. Baik. Kemudian mungkin ada orang tanya, mungkin ada orang tanya, dia ada kedai, maka dia tinggallah kedai tu, isteri dia jaga, maka orang perempuan tidak wajib sembahyang Jumaat. Baik, yang datang beli tu lelaki yang wajib sembahyang Jumaat. Macam mana hukum jual beli pula kat situ? Tadi yang jual beli tadi tu kedua-duanya wajib sembahyang Jumaat, maka kita fahamlah hukum dia haram lah. Kalau dua-dua wajib sembahyang Jumaat, jelas penjual dan pembeli wajib sembahyang Jumaat, situ jelas hukumnya haram. Sekarang ni
penjualnya tak wajib Jumaat sebab dia perempuan, dan pembelinya wajib Jumaat, lelaki yang wajib Jumaat. Azan kedua telah pun dilaungkan. Maka apa hukum jual beli ketika itu? Siapa berdosa, siapa tak berdosa? Maka dia kata, dekat dalam kitab ni dia kata, wa kadzalika yahrumul bai'u idza kana ahadul mutabayi'aini min ahli fardil jum'ah wal akhar laisa min ahli fardil jum'ah wa ya'thamani jami'an. Baik. Begitu juga haram jual beli apabila salah seorang daripada penjual ataupun pembeli itu adalah daripada golongan yang wajib Jumaat dan yang seorang lagi tidak wajib Jumaat. Mana yang tadilah, yang perempuan tadi tu. Yang perempuan tadi tu dia tak wajib Jumaat, tapi bila pelanggan dia adalah daripada orang yang kalangan orang yang wajib Jumaat, maka jual beli waktu tu, jual beli itu adalah dikira sebagai haram dan kedua-duanya berdosa. Kedua-duanya berdosa. Maka apa ni, sama ada kalau kita ada kedai, kita tutup kedai waktu sembahyang Jumaat tu, ataupun buat notis hanya wanita dibenarkan membeli. Wanita dan kanak-kanak saja boleh masuk. Ya. Sebab apa? Sebab kalau ada orang datang beli masa tu, maka perbuatan jual beli itu haram. Ya, perbuatan jual beli ketika itu, ketika azan kedua dilakukan tu, itu adalah haram. Ya. Jadi sesiapa yang terlibat, walaupun dia tak wajib Jumaat bagi diri dia, maka dia juga dikira sebagai berdosa. Sebab apa berdosa? Baik. Kerana yang pertama, yang wajib Jumaat tadi tu, ya, maka kita fahamlah, kerana ketika itu tuntutan Jumaat adalah ke atas dirinya, maka dia melalaikan dirinya daripada tuntutan tu, maka dia berdosa. Dan yang seorang lagi, yang penjual tadi tu, yang bukan daripada golongan wajib Jumaat tu, dia telah pun menyibukkan pembeli tu daripada solat Jumaat. Maknanya apa? Maknanya dia telah pun tolong menolong dalam melakukan perkara yang dilarang. Maka dapat sama saham dosa lah. Ya? Maka sebab itu kena berhati-hatilah jual beli ketika Jumaat ni. Bukanlah haram kepada semua, tidak. Ya, kalau yang masuk tu bermusafir, orang musafir, maka ketika itu tidak haramlah jual beli. Tapi ianya haram bila berlaku di antara, bila salah seorang daripada penjual ataupun pembeli itu daripada kalangan orang yang wajib Jumaat. Jadi kalau tuan-tuan musafir, ya, orang dah tengah khutbah tu, nak beli air, buka pintu, tengok orang lelaki jual, ya, muka Melayu. Kita kat Malaysia ni muka Melayu Islam lah. Kalau Cina tu lain lah, ya, muka Melayu. Maka jangan pergi beli, pergi cari kedai lain, pergi cari kedai Cina pun tak apa. Masa tu pergi cari kedai Melayu, masa tu tak pasal-pasal kita berdosa. Ya, sebab apa? Sebab kita telah terlibat dalam perkara yang diharamkan. Yalah, kita tak dituntut sebab kita musafir. Yang penjual tu, ya, maka kita telah menolong dia dalam perkara yang dilarang. Maka kita dapat satu dosa. Sebab termasuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah dalam perkara yang baik dan jangan tolong-menolong dalam perkara yang mungkar. Baik. Okey, jadi tu kena jelas lah. Jadi kalau kita orang berniaga, maka yang terbaik masa sembahyang Jumaat tu tutuplah sekejap. Ya, ataupun kalau payah nak tutup, maka buatlah notis, kami tak terima orang lelaki waktu sekian-sekian sampai sekian-sekian. Baik. Baik. Dan satu lagi yang kita kena faham, pengharaman jual beli ini, ianya adalah berkaitan dengan perbuatan jual beli itu,
dia tidak ada kaitan dengan sah ataupun tidak sah jual beli itu. Jual beli sah. Jual beli itu terakad sah dengan jual beli lah. Maknanya bila dia bayar, dia ambil barang, dia bayar, maka sahlah jual beli itu. Ya, tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah perbuatan jual beli itu yang haram. Dia samalah macam kita bersolat di tanah yang dirampas ataupun bersolat pakai baju curi. Semayang pakai baju curi, semayang sah, tapi perbuatan curi pakai baju orang tu itu yang haram, ya. Baik. Okey. Yang ke-6, isu yang terakhir. Disebut dekat sini, idza sami'a man wajabat 'alaihi al-jum'ah an-nida. Apabila orang yang wajib sembahyang Jumaat dia mendengar azan, faqama fil hal qasidan al-jum'ah, kemudian dia terus sahaja bangun menuju ke sembahyang Jumaat. Baik, jadi bila dia dengar azan je, maka dia terus pergi sembahyang Jumaat. Fatabaya'a fi tariqihi wa huwa yamshi wa lam yaqif. Kemudian dia berjual beli ketika dalam perjalanan, dalam keadaan dia berjalan dan dia tak berhenti pun. Katalah dia tu terkenal sebagai toket topak, kan? Jadi bila dia dalam perjalanan ke masjid tu, ada orang kata, "Bang, topak RM10, saya lepas 10." Sambil-sambil berjalan tu, dia jual topak tu. Sambil-sambil berjalan tu, sambil-sambil berjalan ke masjid tu, dia jual. Masa tu azan telah dilaungkan. Azan kedua dah laung dah. Azan kedua telah pun dilaungkan. Baik. Dalam perjalanan tu dia jual. Baik. Au qa'ada fil jami' wa ba'a, ataupun diduduk kat masjid. Duduk dalam masjid dah. Ya. Duduk dalam masjid dah. Ada orang tepi, "Bang, Selcom 10." Dalam masjid dah. Maka dia kata hukum dia kat situ, fala yahrum walakinnahu yukrah. Hukumnya tidak haram tetapi makruh. Makruh, hukum ni makruh waktu tu. Kenapa? Li'anna al-maqsud fil ayah alla yata'akhkhar 'anis sa'i ila al-jum'ah. Kerana yang dimaksudkan dalam ayat supaya wazarul bai', tinggalkan jual beli itu, adalah supaya dia tidak terlewat daripada sembahyang Jumaat. Maka apabila azan dilaungkan, dia telah pun melaksanakan perintah. Apa dia? Iaitu bersegera pergi ke masjid. Dia dah buat dah, bersegera pergi ke masjid. Jadi kalau dalam ketika itu, sama ada dalam perjalanan ataupun dah sampai di masjid, dia berjual beli, maka hukum makruh tu dia terletak di bawah hukum jual beli dalam masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, jual beli dalam masjid dalam apa waktu keadaan sekalipun hukumnya makruh. Hari Jumaat ke, bukan hari Jumaat ke, siang ke, malam ke, berjual beli dalam masjid hukumnya makruh. Tak haram, ya. Tapi kalau dah sampai ke tahap macam pasar, ya, masing-masing nak promote barang dia, mari siap rakam suara lagi, satu RM10, dua RM15, kan. Maka kalau yang tu dia jadi kepada haram lah, kerana mengganggu. Adapun berjual beli tanpa mengangkat suara, hukumnya makruh. Jadi orang tu apabila dia telah melaksanakan perintah, iaitu bersegera ke masjid, maka ke dalam perjalanan ataupun ketika dia berada dalam masjid, ya, dan dia berjual beli, tu imam tengah khutbah atas tu, maka hukumnya makruh. Makruh, dan kena ingatlah, dia akan jadi lagha. Dia akan jadi lagha. Maknanya Jumaat kita tak ada nilai di sisi Allah, lagha. Ya. Kita tegur kawan suruh diam pun lagha, maka apatah lagi berjual beli dalam masjid ketika khutbah sedang dibacakan. Maka itu jadi lagha lah. Tetapi perbuatan dia tu, jual beli tu, perbuatan dia adalah makruh. Kenapa makruh? Kerana dia telah pun melaksanakan perintah, iaitu bersegera ke masjid. Jadi makruh tu atas dasar dia melakukan jual beli dalam masjid. Baik. Boleh faham tu tuan Syur? Tu ada beza tu lah.
Jadi kalau yang berdosa tadi, yang haram tu, apabila dia buat tak tahu, azan dah, dengar dah khutbah di masjid tu, tapi dia masih lagi selamba berjual beli, dia tidak mengikut perintah Allah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingati Allah, maka perintah itu yang dia tinggalkan, dia berdosa. Ya. Adapun dia telah pun bersegera, perintah telah pun dilaksanakan, ya, dia dah segeralah, dia pergi dah, ya, untuk sembahyang Jumaat, tetapi dalam perjalanan ataupun ketika di masjid tu dia berjual beli, maka hukumnya adalah makruh, kerana dia telah pun mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera ke masjid. Baik. Tetapi tuan-tuan, di sini juga kita perlu faham, ya, jangan kita anggap jual beli je haram. Jual beli je haram, mesyuarat tak haram. Contohnya, sebab Al-Quran sebut jual beli baik, maka mesyuarat tak ada hal lah tu Jumaat pun. Baik. Disebut jual beli ni kerana itu adalah daripada Quran. Jadi ulama dalam kitab fiqh dia bincang pasal jual beli. Kenapa? Kerana dalam Quran sebut jual beli, wa zarul bai', tinggallah jual beli. Tetapi dikiaskan dengan jual beli ni semua perbuatan, semua kerja, semua akad, apa sajalah yang melalaikan seseorang itu daripada sembahyang Jumaat, maka dia termasuk dekat situ hukum haram. Syuarat ke, buat kelas tambahan ke Jumaat kan, apa sajalah yang melalaikan orang daripada sembahyang Jumaat, maka hukumnya haram. Jangan kata jual beli je, ya. Baik. Okey tuan-tuan, habis berkaitan dengan hukum jual beli pada hari Jumaat. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada syarat sah Jumaat, saya buka ke tuan-tuan ada apa-apa soalan berkaitan dengan jual beli pada hari Jumaat ni. Okey, jadi itulah kita beri perhatianlah, kalau kita ada perniagaan maka kita berikan perhatian berkaitan dengan sembahyang Jumaat ni. Sebaik-baiknya tutuplah kedai sekejap. Baik. Selalu kalau kita solat berdiri kan, dia ada satu orang jual makanan, jual Jumaat kan. Jadi sebagai orang Jumaat itu tak makan, dia lapor. Dia disediakan makanan kita itu cuma kita. Dia jual begitu. Sebab orang Jumaat kan aku lapor. Dia jual dia jual kali makan. Ya. Makan. Baik. Okey. Jadi dia termasuk tadilah. Termasuk dalam apa? Dalam kita bincang tadi, kalau ianya dilaksanakan selepas azan kedua, maka hukumnya sama. Sebab hak kata boleh tadi tu, yang kata boleh dalam perjalanan tu kita jual beli. Azan dah, tapi kita jual beli dalam perjalanan. Syarat dia tak berhenti. Dalam berjalan tu lah. Dalam berjalan tu lah. Maknanya apa, slow kereta, ambil jalan, drive through lah. Drive through, itu tak apa. Tapi kalau berhenti, melambatkan, maka jadi haram hukum dia. Baik. Tapi kalau ia sebelum azan, tak ada masalah lah. Singgah, beli nasi, simpan, lepas sembahyang makan. Ataupun kita tahu dah ni lambat lagi ni, apa nak azan kedua ni, biasa masjid ni lambat 15 minit baru dia mula azan kedua, maka azan dah pertama, beli nasi, makan, siap-siap masuk masjid, tak ada masalah. Dia jadi makruh saja lepas azan. Tapi apabila azan kedua je, maka yang ni perlu tinggalkan sekali. Hak duduk luar masjid ke mana ke, tinggal dulu sembahyang, kemudian barulah apa ni, berjual beli balik. Andai kata macam kita bekerja sebagai doktor pengawal keselamatan ke, ataupun sebagai doktor ke, kita tak tinggal sakit. Betul. Okay. Adakah dia macam dalam pengawal-pengawatan tu biuk nasi kita, tak boleh nak tinggal arahan manager kamu gitu lah. Okay. Jadi macam mana? Okay. Okey. Baik. Itu adalah
yang tadilah pengawal keselamatan doktor bersebut itu adalah sebahagian daripada keuzuran yang dibenarkan untuk tidak hadir sembahyang Jumaat. Tetapi yang terbaik jangan sampai 3 kali berturut-turut lah. Ada jadual macam kita tugas, kita pengawal keselamatan kerja jaga, maka biar ada tak boleh tinggal habis syarikat ke sekolah ke pejabat kan rompok lah kalau tinggal, maka kita diharuskan ataupun dibenarkan untuk tidak hadir sembahyang Jumaat. Dan cara yang terbaik adalah adakan jadual supaya tidak sampai 3 kali berturut-turut. Dia doktor bertugas, nurse lelaki lah, perempuan tak wajib lah, nurse lelaki yang bertugas tak boleh tinggal ni mungkin jadi teruk pesakit ni, maka dia tidak ada masalah untuk tidak pergi sembahyang Jumaat. Yang terbaik adalah adakan jadual. Jadi itu termasuk dalam kategori keuzuran untuk tidak hadir solat Jumaat. Baik. Ustaz, tempoh masa macam mana kalau dia amalkan di Kelantan? Mana lepas yang pertama tu dia haramkan tu 5 minit. Baru lepas dari 5 minit tu boleh juga balik. Jadi tempoh lepas azan yang kedua tu berapa lama yang dikatakan haram? Berapa jam? Kalau 20 minit tu. Kalau sistem Kelantan saya ingat dia buat dulu masa tubuh lah azan tu diharamkan tutup semua kaunter dalam masa 5 minit. Oh, azan pertama? Azan lepas azan. Okey. Baik, untuk azan yang pertama tu, maka dia tak ada waktu yang kerajaan letak tu, itu mungkin panduan. Tapi dari sudut hukumnya dia tak haram waktu tu. Nak tutup kaunter ke berapa, dia kalau ada muamalat yang berlaku pada waktu tu, dia hanya makruh je. Dia tak jadi haram. Maknanya azan pertama mesyuarat tak habis lagi. Terus lagi hal-hal lain. Kan? Hal-hal lain. Makruh hukum dia. Makruh. Tapi masuk je azan kedua, itu tak letak berapa minit dah. Azan saja yang kedua, segala pekerjaan, segala perbuatan yang melalai, yang menjadikan kita tak pergi sembahyang Jumaat, semuanya haram. Tak, maksud lepas azan kedua tu tempoh yang dikatakan haram tu berapa lama? Sampai selesai sembahyang Jumaat. Selesai betul tak Jumaat, tapi kadang-kadang selesai Jumaat ni banyak tergantung pada situasi juga. Ada masjid ni pukul 2 kan? Ya. Ada masjid ni ada setengah cepat, jadi kadang masa tu tak ada kau ya misalnya 10 minit kau yang tak boleh. Kita tengok uruf lah, kita tengok pandangan umum, maknanya ke tempat kita ni berapa lama tempoh sembahyang Jumaat dilaksanakan. Khutbah dengan solat, saya rasa dalam setengah jam lah khutbah dengan solat tu. Jadi dalam tempoh itulah, ianya diharamkan. Tapi kalau macam kita dekat bandar pusat ni banyak masjid, boleh dengar kan. Jadi kita dengar yang itulah panduan kita. Baik. Boleh Ustaz. Sebab ada amal dengan Kelantan masa yang terlalu pendek, saya rasa betul. Tak tahu mungkin dia ijtihad apa tak tahulah makna yang azan tu sebab kata jual beli tu haram tak boleh. Tapi saya rasa masa yang lepas azan kedua tu, waktu-waktu yang dikatakan tak boleh haram memang dia laksanakan. Baguslah, tapi rasa masa tu tak begitu panjang dah. Ya. Ada kemungkinan dia ada ijtihad lain ke, ada fatwa lain ke, saya tak tahu. Mungkin jugalah. Mungkin jugalah. Saya tak sampailah sampai setengah jam sebab kalau waktu tu dia masuk market apa kan, dia hanya dalam rasa sekejap sangat je dia kata waktu tu. Tempoh yang dia kata tak boleh haram jual beli. Tak sampai dalam. Kalau kita tengok dalam bazar kedua sampai ke habis solat Jumaat kita ambil setengah jam lah kan. Tapi saya rasa tempoh tu tak sampai lah. Tapi macam mana mungkin ada ijtihad. Mungkin lah. Mungkin kita tak tahu lah. Mungkin ada daripada kerajaan lah yang kita tak tahu. Tapi baguslah nak laksana siapa pun punya kita sukalah cuma ada ijtihad lain yang dia pakai. Mungkin. Okey, baik. Okey, tuan-tuan. Habis lah, tak ada salah berkaitan dengan ni. Ustaz, yang masa tadi, yang Ustaz tu tanya dulu. Jadi kalau macam satu masjid tu ada lori jual makanan, kita keluar masjid tu boleh beli dulu langsung. Habis sembahyang? Habis sembahyang. Boleh. 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 Maknanya selesai sembahyang, imam bagi salam, bukan selesai sembahyang tu habis doa wirid dah. Ataupun kena tunggu imam habis sembahyang sunat dah.
bagi salam dia, kita bangun terus beli, tak ada masalah. Gitu. Dia jadi halal balik lah. Dia jadi harus balik. Okey, sebab yang kita baca tadi, poin yang pertama dan yang kedua, dia ada dua perkataan dalam kitab tersebut. Ba'da qabla zawal, sebelum masuk waktu, sebelum azan zuhur, dengan ba'da intihak salatul jumaah, selepas selesai sembahyang Jumaat. Maka itu ukuran dia. Mana daripada azan pertama, azan yang kedua sampai selesai sembahyang Jumaat, yang ni selesai salam. Maka jual beli ataupun segala muamalah kita yang lain menjadi harus kembali. Baik. Okey tuan-tuan, kita ada tajuk berkaitan dengan syarat sah Jumaat. Hari itu syarat wajib Jumaat. Yang ini syarat sah Jumaat. Cuma saya nak tanya, isyak dah masuk. Kita nak terus ataupun kita berhenti? Tengok. Bab panjang lagi. Panjang lagi syarat sah Jumaat ni, ada 4 syarat dan panjang perbahasan dia. Sama ke depan insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita sambung ke depan sebab ada soalan lagi. Banyak-banyak dia tak ingat pula. Lupa pun dah. Hanya saja kalau contohnya kalau di tempat kita ni, kalau berlaku lagi contohnya kedai adakah pemimpin tempat tu kan mendosa itu? Contohnya kita jadi YYD di sini ada. Okey. Dia tak bagi arahan supaya tutup kedai pada Jumaat. Okey. Jadi ada buat juga. Okey. Adakah dia berdosa ataupun tak berdosa. Tak berdosa. Sebab bukan bawah bidang kuasa dia rasanya kalau YB ni. Di bawah bidang kuasa dia lah. Maknanya dia bukan wajib tutup kedai dah. Maknanya orang yang tak wajib sembahyang Jumaat, dia boleh bermuamalah macam biasa. Kalau katakanlah mesyuarat dilaksanakan, dalam mesyuarat tu ahli mesyuarat perempuan semua, teruslah. Orang tengah khutbah, dia terus je mesyuarat sebab dia tak wajib sembahyang Jumaat. Samalah dengan jual beli. Pelanggan dia perempuan belaka. Kedai kosmetik lah kata. Mana ada orang lelaki nak masuk kedai kosmetik ya? Ada. Kan? Kedai kosmetik alat makeup perempuan semua. Maka dia boleh jual beli, tak ada masalah. Dia boleh. Maknanya bila azan kedua ni bukanlah menjadi syarat tutup kedai, wajib tutup kedai. Tak. Muamalah boleh dilaksanakan macam biasa. Cuma orang yang wajib Jumaat tu dia tak boleh. Dan kalau dibuat juga, walaupun orang itu tak wajib Jumaat, dia termasuk dalam kata subahat tadilah, tolong menolong. Contohnya ni banyak kedai. Jadi kami sediakan 2 orang, salah seorang yang wajib dan dapat orang yang wajib. Contohnya dia mesti ada seorang orang, 3 kedai ada. Macam mana? Kalau kata kedai dia juga yang dapat bagi tak lah. Ya betul. Itu yang saya kata tadi. Yang terbaik adalah tinggalkan sekejap lah perniagaan dalam waktu Jumaat tu. Walaupun yang jaga kedai tu perempuan, maka walaupun kata kita ada kedai dan pekerja kita tu perempuan. Jadi yang terbaik supaya pekerja kita tu tak terlibat dalam perkara yang haram. Dia tak wajib sebab dia perempuan. Tapi bila ada lelaki yang wajib, yang bukan musafir, yang wajib datang membeli dan dia pun berjual beli, maka dia terlibat dalam perkara yang haram tu. Jadi untuk selamatkan dia, kita kata tutup kedai sekejap. Dalam tempoh sembahyang Jumaat setengah jam, 1.5. Sekarang ni Zuhur awal kan, pukul 1 sampai 1.5 atau 1:45 gitulah. Itu yang terbaik. Tapi bukan, kita tak boleh kata wajib tutup kedai. Yang boleh buat tu itu majlis daerah ataupun kerajaan negeri yang ada kuasa kan. Jadi untuk kita menanggungkan dosa kepada orang-orang yang bertanggungjawab ni, tak boleh jugalah. Tak boleh juga sebab waktu sembahyang Jumaat tu bukanlah haram bermuamalat, tidak. Boleh.
ianya haram bagi orang-orang yang wajib Jumaat saja. Jadi kalau ada juga datang ni, ini maknanya masalah individu lah. Masalah kesedaran individu. Dia yang tak sedar yang diri itu wajib sembahyang Jumaat. Cuma untuk mengelakkan pekerja kita ke ataupun isteri kita jaga kedai, untuk mengelakkan dia berlaku dia terjatuh dalam perkara yang haram, maka sebaiknya tutup kedai sekejap lah, rehat, ataupun kita buat notis lah, tak terima lelaki waktu ni. Yang buat notis. Buat notis. Hanya pukul 1 sampai pukul 2 hanya pelanggan wanita sahaja. Lelaki tidak wanita dan kanak-kanak, lelaki tidak dibenarkan. Senang cerita buat gitu. Notis besar-besar merah notis tu. Ya, betul. Ya, kesedaran sendiri. Tak ada. Ya, yang haram kepada orang yang wajib Jumaat itu saja. Adapun orang lain tidak ada masalah. Tapi saya rasa sekarang ni orang mungkin yang jual beli kita orang faham haram tu tak? Melalui media masa dia tak faham. Ya, betul. Macam WhatsApp ke waktu tu mana jual beli tidak secara bersemuka. Okey, online. Online contoh yang menjadi keliru saya rasa. Ya, betul. Kalau bersemuka ni dia faham tak? Okey, beli mana penjual dan pembeli. Ini zahir mana nampak dekat apa kan ni? Kalau ni penjual dan pembeli tu berada di tempat yang berlain. Sama lah, dia jual beli juga dia panggil. Kalau muamalat. Tapi kamu orang ramai berpahaman. Dia kata ni harus kata apa okey. Tapi iyalah, memang tak boleh juga. Sama. Sebab online dah itu berapa jam kan? Ya, betul. Shopee dia Okey, kalau tak ada insya-Allah kita bincang akan datang berkaitan dengan syarat sah Jumaat. Jadi syarat sah Jumaat ni kita akan tengok nanti, mungkin ada isu bilangan jemaah 40 orang ke berapa. Kemudian isu isu dia panggil apa? Ta'addudul masjid, ta'addudul Jumaah, maknanya berbilang-bilang Jumaat. Jumaat banyak sangat. Macam kita kat bandar kita ni ada berapa tempat Jumaat? 4 kan Jumaat. Boleh ke tak? Sebab pada zaman Nabi, Khulafa' Rasyidin dan Tabi'in, satu je Jumaat. Jadi kita buat banyak-banyak ta'addudul Jumaah, boleh ke tidak? Itu isu yang kita akan bincang dalam tajuk syarat sah Jumaat, insya-Allah. Jadi setakat tu untuk malam ini, panjang umur. Kita jumpa lagi pada minggu seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.